Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bercerita tentang pemilihan kabel. Pemilihan kabel berdasarkan peraturan bagi pemasangan elektrik edisi ke-16 iaitu peraturan pendawaian IEE. Okey, kabel ni adalah pengalih yang menghubungkan dari satu terminal ke terminal yang lain. Okay, namun faktor panjang kabel dan luas kerata rentas sesuatu kabel itu boleh mempengaruhi kerintangan pada kabel itu sendiri. Sebagai contoh, semakin panjang sesuatu kabel, semakin tinggilah nilai rintangannya, dan semakin kecil kerata rentas kabel itu, semakin tinggilah nilai rintangannya. Kerintangan ni semua akan bagi kesan pada susut voltan untuk voltan yang melalui kabel itulah. Okey, bila dia lalu rintangan tu tadi, dia akan mengalami susut voltan. Okey, kita tengok berapa susut voltan yang dibenarkan untuk pemasangan daripada bekalan kepada peralatan kita lah, yang dibenarkan oleh IEE. Okey, kita boleh nampak kat sini susut voltan di antara asalan pemasangan, ini terminal bekalan dan peralatan menggunakan arus tetap tidak melebihi 4% voltan nominal bekalan. Okey, jadi maksud dia kat situ, kalau voltan kita adalah single phase, iaitu 230 volt yang dibekalkan voltan nominal kita. Okey, dia punya susut voltan dia tidak boleh lebih besar daripada 4%. Okey, begitu juga dengan 3 phase lah, sama je. Okey, iaitu 400 volt nominal, voltage drop dia juga pun tak boleh lebih daripada 4%. Okey, jadinya 4% daripada 230 adalah 9.2 volt, manakala 4% daripada 400 volt pula adalah sama dengan 16 volt. Okey, ini adalah VD yang dibenarkan lah, voltage drop daripada sumber bekalan nak sampai kepada kita punya peralatan kita lah, pemasangan kita. Okey, jadi kita ambil contoh. Sebagai contoh, kita ada satu biji sebuah motor squirrel cage yang berkapasiti 10 horsepower dengan kadaran arus sebanyak 14 M. Okey, jadi 14 M jadi berapa saiz kabel yang kita perlukan daripada kita punya motor ni kepada kita punya breaker kita tadi. Okey, berapa saiz kabel kita untuk motor kita ni daripada motor sampai ke breaker kita. Berapa saiz tu ni? Berapa saiz kabel untuk motor kita ni daripada sumber bekalan dia? Okey, sebagai contoh, jarak di antara breaker ni kepada motor kita adalah sepanjang 50 meter. Dan kaedah sambungan ni pula, daripada kontaktor kepada motor ini adalah kita menggunakan kaedah conduit.
kita gunakan kaedah conduit. Jadi macam mana kita nak tahu dia berapa dia punya susuk voltan dia ni? Okey, susuk voltan dia tu berapa, macam mana kan? Jadi kita akan buka kita punya buku IEE kita ni untuk kita lihat dia punya jadual saiz kabel, iaitu dipanggil jadual part D1A. Okey, part D1A. Okey. Part D1A. Kita nak part D1A kita. Part D1A. Okey, ni ini adalah jadual part D1A kita. Sekarang kita akan pilih kaedah apa yang kita nak pakai tadi, iaitu kita pakai kaedah conduit. Okey, maknanya kabel tu akan terletaknya di dalam conduit. Okey, kaedah rujukan 4 tertutup dalam conduit pada dinding yang bertebatkan terma. Kaedah rujukan 3 terkandung dalam conduit di dinding atau dalam penyaluran. Okey, yang inilah. Okey. Ini dia terletak dalam conduit dan diletakkan di dinding. Okey, di dinding. Okey, jadi bila kita tengok kat situ, kita dah jumpa dah kita punya kaedah rujukan kita. Kita akan tengok kita punya berapa banyak kabel dalam conduit tu, 2, 3 atau 4. Jadi 3 lah 3 atau 4 kabel. Okey, 3 atau 4 kabel akan disambungkan dalam kita punya conduit itu tadi. Jadi berapa ampere kita? Berapa ampere kita adalah sebanyak 14. Kat sini tak ada 14, ni 12, lebih rendah daripada 14. So kita kena ambil yang lebih tinggi daripada dia lah, iaitu 15.5. Kita ambil 15.5. Okey, 15.5. Okay, kita tengok pula berapa saiz kabel kita. Kalau kita ambil nilai arus kita adalah 15.5. Saiz kabel kita adalah 1.5. Okay, 1.5. Inilah 1.5. Okey. 1.5. Okey, kita dah tahu dah saiz kabel kita. Jadi sekarang kita nak tahu berapa pula kejatuhan dia. Kejatuhan dia kita kena refer pada jadual susuk voltan pula, iaitu jadual part D1B. Okey. Part D1B ni kita kena refer pada kita punya tu tadilah, jenis kabel yang kita, saiz kabel yang kita dah pilih tadi. Kita dah pilih tadi kabel adalah kabel 1.5. 1.5 letaknya kat sini. 1.5. Okey. Jadi kita akan tengok pada kabel kita, sebab 3 phase, kita akan ambil 3 atau 4 kabel 3 fasa arus selang alik. Okey, kita akan ambil yang ni lah. Jadi yang sebelah ni untuk single phase, 2 kabel. Okey, kalau 2 kabel kita refer kat sini, tapi kita ada 4 kabel, kita refer kat sini lah. Okey, jadi kita refer kat sini, kita tengok kaedah rujukan kita. Kaedah rujukan 3 dan 4 terkandung dalam conduit dan lain-lain dalam atau pada dinding, iaitu ni yang nombor 6 ni kelasnya yang ni yang ni. Okey, kita tengok balik kita punya kabel 1.5. Kabel 1.5 kita akan membawa kepada ...25 milivolt. Okey. Sini 25 milivolt. 25 milivolt. Maknanya setiap meter kabel kita akan berlaku kejatuhan 25 milivolt. Okey. Jadi kita masukkan nilai kita ni dalam rumus voltage drop. Okey, rumus dia apa kelas? Rumus dia adalah voltage drop sama dengan milivolt kali dengan ampere, iaitu I, kali dengan length, kali dengan length dia, iaitu berapa meter. Lepas tu last kali kita bagi dengan 1000. 1000 ni nanti nak counter mili ni lah. Okey, 1000 ni akan counter mili ni, yang akan menjadikan nilai kita tu dalam unit voltan sahaja, tak ada mili. Okey.
Baik, kita masukkan nilai kita. Masukkan nilai kita itu tadi. $25 kali dengan saiz motor kita tadi 14 M kali dengan panjangnya adalah 50 meter. Kita bagi dengan 1000. So, masukkan nilai dalam kalkulator dan kita akan dapat nilai voltage drop untuk kabel saiz 1.5 ini adalah sebanyak 17.5 volt. Okey. Adakah kejatuhan ini dibenarkan? Tidak ya, sebab kejatuhan yang maksimum VD kita adalah mestilah lebih kecil daripada 16 volt. Jadi kabel 1.5 ni tak boleh digunakan sebab kejatuhan voltan dia tu melebihi 16 volt. Okey. Jadi kita akan pilih, kalau perkara macam ni terjadi, macam mana kita akan pilih saiz kabel yang lebih besar lah. Itu kalau 1.5 tak boleh pakai, kita akan gunakan 2.5. Okey, 2.5. Okey, kita akan upgrade kita punya saiz kabel kita daripada 1.5 kepada 2.5. Okey. Lepas tu patah balik pada jadual part D1B. Jadual susut voltan tu. Kita akan tengok pula kita punya bila kita gunakan kabel 2.5, kejatuhan dia per meter adalah sebanyak 15 milivolt. Ini 15 milivolt. Okey, 15 milivolt. Okey, kita masukkan nilai dia. Masukkan nilai dia dalam rumus VD tadilah. Masukkan semula. Masukkan semula. Untuk kabel 2.5 VD sama dengan milivolt kali ampere kali dengan meter bahagi dengan 1000. Okey. Kita masukkan nilai dia. Milivolt dia adalah sebanyak 15 kali dengan saiz motor kita adalah 14 M kali dengan 50 meter bahagi 1K. So nilai dia adalah 15 volt. So nilai dia adalah 10.5 volt. Okey, alhamdulillah saiz kabel 10. Saiz kabel 2.5 ni nilai kejatuhan dia hanyalah sekadar 10.5 volt. Okey, 10.5 volt adalah lebih rendah daripada 16 volt. Maknanya kita boleh gunakan saiz kabel kita saiz 2.5. Alhamdulillah. Okey. Itu adalah beban untuk 14 ampere, iaitu sebiji motor. Anggarkan motor kita ada 6. Okey, kita anggarkan motor kita ada 6. Okey, motor kita ni ada 6. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Ini breaker untuk motor kita tadi lah. Okay.
Okay, motor kita yang 10 horsepower tadi. Okay, ni breaker dah. Yang ni pula dia punya main breaker dia. Main breaker dia. Di dalam satu panel sub switchboard. SSB 14M untuk sebiji motor. Kalau 6 biji motor dia akan jadi 84M. 6 motor. Okey. Okey. Jadi daripada main breaker ni nak pergi kepada MSB tu, MSB kita anggarkan jarak dia 30 meter. 30 meter. Kaedah trunking. Kita masuk kabel tu dalam trunking. Okey. Berapa pula saiz kabel kita ni? Saiz kabel ni. Saiz kabel ni. Berapa saiz kabel ni yang kita nak pakai? Okey. Okey, berapa saiz kabel ni nak pakai? Kita akan mula-mula macam samalah. Kita akan refer pada saiz M. Berapa M kita, berapa beban kita. Lepas tu kita akan cari saiz kabel kita yang sesuai. Cari kabel kita yang sesuai. Okey, 84M. Okey, 84M. Dengan kaedah masuk ke dalam sesalur, iaitu trunking lah. Terkandung di dalam penyaluran. Kita ambil nombor 5 yang sama Nombor 5 yang sama. Okey. Nombor 5 yang sama, kaedah rujukan 3. Okey. Saiz M kita adalah sebanyak 84. Jadi kita akan pilih 89 kat sini lah. 68 terlalu kecil, tak boleh nak bawa. 68 89 lebih besar, adalah lagi bagus lah. 89 lagi bagus. Okay, 89. Okay, saiz kabel kita adalah 25. Okay, kita tahu dah saiz kabel kita 25. Kita nak pakai kabel saiz 25 kita. Okay, jadi kita buka part di 1B tadi semula. Dan kita akan refer pada kabel saiz 25 dengan kaedah rujukan 3. Ini kita punya saiz kabel kita yang ni 25. Yang ini pula kita punya milivolt per meter. Milivolt per meter kita lah. Berapa milivolt voltage drop per meter kita. Okey. Jadi kita akan ambil kita punya milivolt kita, ni milivolt. Tapi kat bawah ni dia ada tulis 3, RX dan C. Sebenarnya yang ni bukan C, yang ni dia nak tulis Z. Ni Z ni semua ni Z. RX dengan Z. Okey, RX dengan Z. Okey, kalau tak percaya kita boleh tengok yang sebelah. RX Z. Okey. RXZ. Okey, jadi kita akan ambil pada, dia ada bagi kita 3 pilihan. Kita akan ambil pada Z lah. Okey, Z ni adalah voltage drop yang terbanyak lah. Kita akan ambil voltage drop yang terburuk. Okey, yang terburuk kat sini. Sebab apa? Sebab panjang pengalih kita ada resistor, ada rintangan. Okey. Tapi bila luas permukaan tu lebih besar, semakin besar dia akan jadi ada wujud regangan kat situ yang terdatangnya daripada kapasitor lah, daripada kemuatan. Okey. Akan terjadi kemuatan kapasitor kat situ yang akan jadikan regangan XC. Okey, XC. Dia akan jadi XC. Okey, jadi ini 2, hasil tambah 2 ni akan dapat yang ini. Okey, menggunakan rumus impedance. Okey. Okey, kita akan rujuk ke sini.
1.55 milivolt drop per meter. Okey. Milivolt drop per meter. Okay, kita masukkan nilai kita dalam kita punya rumus VD tadi. VD sama dengan milivolt yang terstated dalam jadual ni lah. Okey, kali dengan M kali dengan meter, iaitu length dia lah. Okey, bagi dengan 1K, jangan lupa. Okey, 1K. Okey, tengok sini. VD kita adalah, MV kita adalah 1.55. 1.55. Nilai M kita adalah 84 dan panjangnya adalah sebanyak 30 meter. Kita bahagikan dengan 1000. Okey, kita bagi dengan 1000. Okey, jadi kita masukkan nilai dalam kalkulator dan kita akan dapat 3.906 volt. 3 volt je yang drop. 3 hampir kepada 4 lah. 4 volt saja drop. Okey. Jadi ini adalah nilai voltage drop yang dibenarkan, sebab voltage drop tidak boleh melebihi 16 volt untuk 3 phase. Jadi kita boleh gunakan saiz kabel kita tadi 25 mm square. Begitulah kaedahnya untuk memilih saiz kabel. Okay. Dengan adanya buku ni, alhamdulillah mudah untuk kita buat kerja. Buku peraturan pendawaian IEE ni, Institute Electrical Engineer. Okay. Jadi ada banyak lagi lah kat sini yang kita boleh explore. Tapi hari ni kita nak review pasal pemilihan kabel sahaja. Okay. Saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.